Jadi seterusnya Imam Ibnu Katsir mendatangkan pandangan daripada Imam As-Suddi. Imam As-Suddi mengatakan bahawa Nabi yang dirujuk di dalam ayat ini adalah Nabi Syam'un. Nabi Syam'un. Ataupun bahasa Inggeris kita sebut Samson lah. Syam'un. Tapi adakah Syam'un yang disebutkan di sini merujuk kepada Syam'un yang Nabi cerita dalam hadis tu? Nabi Syam'un Al-Ghazi. Yang dalam Mak Saleh kita kenal Syam'un Samson and Delilah tu. Tu. Syam'un tu ke? Kalau Syam'un tu dia merujuk kepada, kalau tengok salah silah dia, Syam'un bin Safiyah, Safiyah bin Alqamah, Alqamah min waladi Lawi. Anak daripada keturunan Lewi, dan Lewi ni ialah anak kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Jadi salah silah ni kita boleh ambil dalam tafsir Ma'alim At-Tanzil karya Imam Al-Baghawi. Dan seterusnya ialah pandangan daripada Imam Mujahid. Imam Mujahid mengatakan bahawa Nabi yang dirujuk di dalam ayat ini adalah Nabi Samuel. Nabi Samuel alaihi salam. Dan pendapat ini juga turut disokong oleh Muhammad bin Ishaq, salah seorang tokoh sejarawan terkenal dalam Islam, dan seorang lagi ialah Wahab bin Munabbih. Jadi kalau kita nak ambil salah silah Nabi Samuel ni, dia macam ni. Imam Ibnu Katsir sebut dia adalah Samuel. Samuel bin Bali, Bali bin Alqamah, Alqamah bin Yarkham, Yarkham bin Ilihu, Ilihu bin Tahwa, Tahwa bin Sauf, Sauf bin Alqamah sekali lagi, Alqamah bin Mahis, Mahis bin Amrisa, Amrisa bin Izriya, Izriya bin Alqamah pula. Kemudian Alqamah bin Sufnah, Sufnah bin Abu Yafis. Dan Abu Yafis ni adalah anak kepada Qarun. Abu Yafis ni anak kepada Qarun, Qarun bin Yashar, Yashar bin Qahas, Qahas bin Imran, Imran bin Lewi, Qahas bin Lewi, Qahas bin Lewi, Lewi bin Yaqub. Sebab kita dah belajar sebelum ni tentang Nabi Musa dengan Qarun. Nabi Musa dengan Qarun tu ialah saudara sepupu. Dua-dua datang dari jalur Lewi yang banyak menghasilkan keturunan nabi-nabi bagi Bani Israel. Tu yang dikemukakan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir tentang salah silah keturunan Nabi Allah Samuel. Walau bagaimanapun, menurut Imam Muqatil bin Sulaiman, dia tak sebut salah silah, tapi dia mengatakan Nabi Samuel ini min nasli Harun, daripada keturunan Nabi Allah Harun alaihi salam, keturunan Nabi Harun. Kalau kita nak sebut dia keturunan Nabi Harun pun, dia tetap melalui jalur yang sama. Sebab Nabi Musa dengan Nabi Harun adik-beradik, dia akan sampai juga pada keturunan Lewi juga, anak kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Dan dalam tafsir Imam Baghawi juga menyebutkan bahawa Samuel ini dalam bahasa Ibrani disebutkan Ishmael. Ishmael ni kalau dalam bahasa Arab sama dengan kalimah Ismail. Allah memperkenankan doa kami, maksud dia. Maksud dia Allah memperkenankan doa kami, Allah mendengarkan doa kami. Sama ada Syam'un sendiri makna yang sama, Samuel sendiri makna yang sama, Ismail sendiri merujuk kepada makna yang sama. Baik. Habis di situ. Jadi persoalan dia antara Nabi Syam'un ataupun Nabi Samuel. Baik. Kisah yang sebenar berlaku lagu mana? Macam ni. Dulu selepas kewafatan Nabi Allah Musa alaihi salam, jadi Nabi yang memimpin Bani Israel pada ketika itu digalas dan ditanggungjawab oleh Nabi Yusha' bin Nun. Betul Nabi Yusha' tu, tapi bukan zaman ni, zaman selepas Nabi Musa wafat.
Nabi Harun wafat dulu, baru Nabi Musa wafat, kemudian Nabi Yusha ambil tugas. Masuk berperang menentang penduduk-penduduk dalam bumi Kanaan. Palestin sekarang, Israel sekarang, mereka menang. Jadi bila waktu tersebut, Bani Israel di bawah Nabi Allah Yusha alaihi salam ini hidup di dalam penuh keamanan dan kedamaian. Mereka masih lagi merujuk dan mengamalkan kitab Taurat sebagai sumber hukum hakam dan syariat bagi mereka. Dengan kata lain, ramai di antara mereka masih lagi beriman kepada Allah di bawah tanggungjawab dan amanah Nabi Yusha alaihi salam. Kemudian selepas Nabi Yusha ni meninggal, bila Nabi Yusha ni meninggal, maka digantikan dengan seorang lagi pemimpin, iaitu Khalid. Ini disebut oleh Imam Baghawi. Khalid ni merujuk Khalid bin Yafuna, seorang lagi pemimpin Bani Israel. Keadaan sama sebagaimana di bawah pemerintahan Yusha bin Nun. Selepas wafatnya Khalid bin Yafuna, maka diambil pula oleh Hizkil, iaitu merujuk kepada Hizkil bin Buzi atau disebut Hizkil bin Buza. Kisah Nabi Hizkil ni ada dalam Quran, tapi Allah tak sebut secara jelas Nabi Hizkil. Kisah satu kaum yang lari daripada kampung halaman kerana wabah taun pada masa itu melanda negara mereka, negeri mereka. Mereka keluar nak selamatkan diri, tapi Allah matikan mereka semua. Ketika itu lalulah seorang Nabi merujuk Nabi Hizkil. Nabi Hizkil minta doa pada Allah supaya hak mati ramai-ramai tadi dihidupkan kembali oleh Allah. Jadi Allah terima doa dia, dihidupkan kembali. Itu Nabi Hizkil. Selepas Hizkil meninggal, Hizkil bin Buzi ini meninggal, maka keadaan pada masa itu sudah berubah. Ada di antara Bani Israel yang sudah banyak melakukan dan memasukkan benda-benda baru dalam ajaran dan agama mereka. Mereka masuk dah yang kita sebut hari ini benda-benda yang dianggap sebagai bid'ah dalam agama. Benda-benda baru yang direka-reka, yang rasa sesuai dan baik mengikut pandangan dan pendapat mereka. Dan ada sebahagian lain Bani Israel yang mula menyembah berhala. Sembah berhala dah, buat macam-macam. Tetapi dalam masa yang sama Allah masih mengutuskan nabi-nabi di kalangan mereka, yang mana nabi-nabi ini masih lagi mengajarkan kepada mereka aturan-aturan daripada kitab-kitab Taurat. Mereka masih lagi mengajarkan amar makruf dan melarang daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar. Dan tak selang lama selepas itu, maka kejahatan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh Bani Israel ini semakin banyak. Dan selepas itulah timbulnya satu zaman. Selepas tiga pemimpin tadi, Yusha bin Nun, Khalid bin Yafuna dan Hizkil bin Buzi ini, dia ada satu zaman yang disebut dalam sejarah antara tahun 1405 hingga 1025 sebelum Masihi. Yang mana ini adalah zaman pemerintahan para hakim pada zaman Israel kuno dulu. Jadi bagaimana mereka lantik para hakim ini? Mereka lantik setiap daripada sibt ataupun kabilah keturunan Nabi Allah Yaqub itu seorang pemimpin. Contoh anak Nabi Allah Yaqub ada berapa? Ada 12 lah Bani Israel. Jadi setiap daripada Bani itu kena kemukakan seorang yang paling layak, yang ada otoriti, yang diberi kepercayaan untuk jadi hakim mewakili Bani mereka. Jadi Bani ni pun kena kemukakan seorang, ni seorang. Jadi bila ada 12 Bani, ada berapa orang hakim? Ada berapa orang hakim? Kena ada 12 orang hakim. Sebab masa ni dah keputusan Nabi-Nabi. Putus dah Nabi-Nabi. Raja pun tak ada. Jadi dalam keadaan kegelapan, penuh zulumat, penuh huru-hara yang dilakukan oleh mereka, mereka lantik hakim ni. Bahkan disebutkan dalam kitab Taurat, kitab perjanjian lama, kitab para hakim. Tuan-tuan boleh rujuk dalam pasal 12 ayat 25. Pasal 21, ayat 25.
Dan mana ketika itu sudah banyak berlaku waktu-waktu yang disebut waktu kerosakan. Maka lahirlah satu kumpulan yang disebut para hakim. Jadi inilah munculnya para hakim, 12 orang dalam sejarah. Jadi yang terkenal sejarah para hakim ni, nombor 1 nama dia Othniel. Yang kedua, hakim yang kedua nama dia Ehud. Hakim yang ketiga nama dia Samgar. Hakim yang keempat ni wanita, nama dia Deborah. Dan panglima perang dia pada masa itu ialah Barak. Yang kelima, Gideon. Selepas Gideon meninggal diganti oleh Abimelekh. Kemudian yang keenam, hakim yang bernama Tola. Yang ketujuh, Yair. Yang ke-8, Yefta. Yang ke-9, Ebzon. Yang ke-10, Ilan. Yang ke-11 Abdon, yang ke-12 Simson. Yang ke-12 tu Simson. Antara pandangan imam-imam sebut tadi, Syam'un nilah. Tapi bagi pendapat peribadi saya lebih suka memilih Nabi yang ditemui oleh pemuka-pemuka Quraisy ini adalah Nabi Samuel. Kerana ketika itu mereka telah diserang. Zaman selepas hakim pemerintahan 12 ni mereka diserang. Sebab zaman hakim-hakim ni banyak berlaku sebagaimana kepimpinan kita sekarang. Hak zaman moden tu. Apa yang berlaku, mereka dipenuhi dengan penipuan, penyelewengan, rasuah, macam-macam benda hak teruk-teruk. Lalu akhirnya Allah utuskan satu kaum yang Imam Baghawi sebut dalam tafsir dia, mereka dikenali dengan Al-Bilshasa. Nak sebut pun payah. Ba, lam, shin, alif, sa, alif. Bilshasa. Siapa Bilshasa ni? Mereka ialah kaum-kaum Jalut. Kaum-kaum Jalut allazi yaskununa fi bahrir Rum. Yang mereka ni bertempat tinggal di pesisiran Laut Rum. Pesisiran Laut Rum ni di antara dua negara, Mesir and Palestin pada masa itu. Jadi inilah yang disebut sebagai kaum Amalikah, the Goliath, yang ganas, yang mereka ni menyerang, mereka ni menjarah, mereka ni berperang, mereka ni membunuh kebanyakan daripada Bani Israel. Banyak tanah-tanah sebelum ni yang dipunyai oleh Bani Israel telah dirampas dan dijarah oleh mereka. Banyak orang-orang Bani Israel yang dibunuh. Ibu terpisah dengan anak, anak terpisah dengan bapa, suami terpisah dengan isteri, isteri terpisah dengan suami. Jadi bila berlaku keadaan ni, tu sebablah pemuka-pemuka Bani Israel tadi pergi jumpa dengan Nabi Samuel tu. Sebab dah jadi teruk macam ni, lantiklah kepada kami, tabalkanlah kepada kami seorang raja. Jadi bila kamu lantik dia jadi raja, kami akan berjihad, kami akan berperang di bawah kepimpinan dia, iaitu Nabi Samuel.